sekian strategi pertama. Menyusun masyarakat ini kita ada kurang berjaya, terutama kita misal kata tidak mau lihat di bandar hanya orang Cina, di estate orang India dan di kampung orang Melayu. Di sini juga saya nak tegaskan ada kesilapan dasar yang perlu dibetulkan. Kita bina bandar baru, yang duduk juga akan ramai orang Cina. Tapi kita tidak salahkan orang Cina dulu. Bukan niat saya. Saya nak kata dasar yang tadi. Di mana letak dasar yang perlu dibetulkan? Kerana kota kata rumah atau rumah kedai 65% untuk bukan Bumi Putra. 35% untuk Bumi Putra. Maka kita merancang dasar walaupun untuk bandar baru kita tidak ada niat, niat mungkin ada, tapi tidak dibuat untuk mengkonkretisasikan niat tadi supaya akan mencerminkan pelbagai kaum, kerana akan ada hanya 35% sahaja bumi di situ berdasarkan kota. Itu belum mengambil kira harga hartanah yang tinggi. Yang 35% itu nanti pun tidak dapat dipenuhi oleh bumi. Tapi asas dasar tu tadi perlu dirombak. Dan lepas tu pelaksanaan, saya setujulah sekarang kita menekankan mampu milik. Jadi kita mesti bina rumah kedai, kita mesti rumah kediaman yang mampu milik. Jangan gunakan harga sebagai tool, sebagai alat untuk memastikan hanya boleh dinikmati oleh satu-satu kaum. Ini mother policy penting untuk mengawal semua ini. Nak membentuk soal dasar induk ni susah, Dok. Datuk nampak apa halangan dia? Pada saya, kerana apa tahu? Antara lain lah, mungkin saya salah. Kalau Israel boleh, Switzerland boleh, Singapura boleh, bermakna mesti ada political commitment. Dan ini bermakna mesti tidak ada vested interest against it. Sebab salah satu dasar lagi yang saya kata perlu dirombak ialah urban bias and rich bias policy. Antara rich bias policy itu ialah tidak ada cukai yang dikenakan kepada harta pusaka. Sedangkan yang ada harta pusaka adalah orang kaya. Apabila tidak dikenakan cukai setelah dihapuskan pada 1991, maka harta yang kalau saya malang lah, bapa saya tidak kaya. Tapi kalau bapa saya main kaya, saya dapat harta itu tidak dicukai. Jadi saya sebagai orang kaya tidak dicukai. Tapi Cik Dahlan ada RM8,000 gaji sebulan, kena cukai. Jadi bermakna itu rich bias policy. Begitu juga, kalau gaji seorang CEO RM1,000,000 sebulan, banding dengan RM8,000 sebulan, yang RM1,000,000 akan tetap dikenakan cukai 26% banding yang RM8,000 tadi. Jadi tidak nampak orang kata nak orang to tax more the rich. Sedangkan Bill Gates pun sendiri kata cukailah lebih tinggi lagi ke atas orang kaya dan ekonomi tetap tumbuh seperti berlaku di US. Baik, kita berehat seketika. Kembali nanti kita akan terus berbicara. 15 minit terakhir ini saya akan beri ruang kepada Datuk dan juga Dr. Azmi Hassan untuk menyatakan secara rangkumannya mengenai pemerkasaan ekonomi Bumi Putra yang mungkin dapat kita sentuh soal bagaimana kita nak selesaikan perkara ini, kerana ia adalah selaras dengan perlembagaan dan tidak perlu diperhatikan oleh banyak pihak yang lain. Jadi kita jumpa lagi sebelah sini. Jangan ke mana-mana. Down beautiful Malaysia, feel the fresh and enjoy the blue skies. The best place to be
Terima kasih, kita jumpa lagi. Dr. Azmi, kalau kita bercakap soal kumpulan sasaran seperti yang kita sebutkan tadi, yang perlukan kedai, of course lah orang yang ada pewarung ini yang berniaga di merata tempat. Orang yang memerlukan latihan dan latihan tambahan adalah lepasan tingkatan 5 umpama yang tidak mempunyai kelayakan akademik yang tinggi. Jadi ini perkara-perkara yang turut membantu soal kita memperakasakan ekonomi di peringkat akar umbi. Doktor, tentang itu. Ya, benar seperti yang direncanakan oleh Perdana Menteri ketika melancarkan Majlis Memperkasakan Bumi Putra. MARA telah disediakan RM1 bilion untuk katakan melatih dari segi kemahiran. Dan paling menarik soalan adalah UiTM telah dipertanggungjawabkan untuk menambah kemasukan pelajar sehingga 250,000 pelajar pada tahun 2020. Jadi itulah satu cara untuk meningkatkan modal insan kaum Bumi Putra. Kerana dikatakan UiTM adalah satu institusi yang dikatakan sinonim dengan perperkasaan Bumi Putra. Dan sama juga ni dikatakan Perhimpunan Agong tidak lama lagi. Saya cuma nak tujukan, nak touchy pada Datuk bahawa sebagai seorang yang di luar UMNO ingin melihat perbahasan supaya lebih menumpu kepada memperkasakan ekonomi Bumi Putra. Tidak perlu berlapik-lapik lagi. Kerana kekuatan politik itu perlu ada, Datuk. Kalau tiada kekuatan politik, dasar sebaik mana pun sukar untuk dilaksanakan. Jika ada kekuatan politik, penjawat awam boleh melaksanakan dasar. Jadi ini bergantung pada orang politik. Dan permulaannya kita tengok apa yang akan dibahaskan pada Perhimpunan Agong UMNO tidak lama lagi. Kita, Datuk, kadang-kadang kita lupa bahawa apa yang kita bincangkan ini dia selaras dengan perlembagaan seperti yang saya sebutkan tadi. Soal toleransi, soal tolak ansur ini kadang-kadang keterlaluan, Datuk. Kerana kita takut seperti yang Datuk sebutkan tadi, kita bercakap pun dah jadi itik nila. Jadi ini satu perkara Saya yang tak tahu dalam ni kenal tak itik nila ke tidak kenal. tak apa kenal, tapi tak apalah Datuk sebut. Tapi Silakan, okey, saya rasa apa yang cuba dibuat oleh Perdana Menteri kita, Barisan Nasional, dia kurang-kurang mematuhi dua perkara penting. Satu, dia mematuhi kehendak Islam. Dan dalam Islam tu saya tak pandailah agama, saya bukan